So tengok tinggal lagi seorang ni Atam. Kan? Tak reply lagi masih ni. Okey, tak apa, tak apa. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baik. Alhamdulillah. Okey. Sekarang nak ingatkan kepada kita semua, kembali balik pelajaran kita ni yang kita bincang ni, ya. Kita nak mula, kita masih muka surat sampai 23 26. 26 dah. Hmm. Masya Allah. Oh, nak masuk Darsul Khamis. Ad-Darsul Khamis. Okey, jahit. Masya Allah. Dikira dah selesai lah ni. Okey. Masya Allah. So, sekarang ni yang sebenarnya kita dah boleh bertutur lah. Belajar bertutur lah. Belajar susun ayat. Ingat macam mana yang anda sebut pada pertemuan lepas, buka muka surat 18. Okey, ini semua jenis-jenis yang kita nak belajar macam mana nak bentuk ayat. Ya. Ini penting lah. So, perkataan-perkataan ni kita tahu, kemudian kita cuba apply. Kan? So, antum tengok sebelum ni anda dah bincangkan. So, dalam jumlah kan. Jumlah ayat dalam bahasa Arab panggil apa dia? Jumlah. Okey. So, jumlah ni ada dua bentuk sahaja. Ada dua bentuk sahaja. Okey. Satu bentuk dipanggil jumlah ismiyah. Satu bentuk dipanggil jumlah fi'iliyah. So, antum ingat ni. So, simple saja. So, macam mana jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah apabila dimulakan dengan isim. Jumlah fi'iliyah dimulakan dengan fi'il. Ana buat contoh. Perkataan kalau kita tahu macam muka surat 18 ni. Okey. Antara perkara isim, antum tengok dekat sini. Isim kalau dia untuk masa ni lah, buat masa ni, dia ada panjang lah perbincangan dia. Tapi kita bincang yang asas dululah. Kan? Ya, kita bincang yang asas. So isim ni mesti, isim ni di awal tu yang dipanggil sebagai apa dia? Mubtada. Kan? Mubtada. Okey. Mubtada ni mesti makrifah. Makrifah apa maksud dia? Dikenali, diketahui siapa. Apa. So, kalau nama orang, kita letaklah nama orang. Kan? Kan? Kalau benda atau kedudukan atau pangkat ataupun sebegitu rupa, kita letakkan alif lam. Macam dekat sini kan, at-talibu, pelajar. Kan? Nama dia bukan pelajar, tapi kita namakan dia pelajar. So kena ada alif lam. Okay? Ad-dukan, at-tufah, al-ma', al-ma'u, al-hajaru, al-qalamu. Baik. Ini semua adalah jenis-jenis dipanggil sebagai makrifah. Yang kita belajar sebelum ni tentang alif lam makrifah sebelum ni. Ingat tak? Pelajaran ke berapa? Alif lam? Itu hari kita belajar. Oh, inilah muka surat 19 tu kan? 18, 19 ni lah kan? Betul kan? So, antum tengok dekat sini. So, ambil belajar ambil daripada perkataan-perkataan ni. So antum tengok sini, makrifah ni dia ada huruf qamariah syamsiah lah, tak kisahlah tu. Okay, atau dia panggil juga alif lam. Dia panggil juga alif lam. Dia panggil alif lam makrifah. Kan? Alif lam ta'rif. Dia panggil lam ta'rif. So macam-macam lah jenama-jenama yang dinamakan oleh ulama. Tak kisah. Yang penting kan kita faham. So jenama tu datang kemudian. Bila antum nak mengajar, barulah antum sibuk usaha jenama. So buat masa belajar ni antum perlu apa dia? Faham dulu. Okay? So antum tengok dekat situ. Bila dia kata at-talibu, ada alif lam. Okay, baik. Khabar dia tu, dia tak boleh alif lam. So antum tengok dekat sini. Khabar dia tu, khabar ni apa maksud dia? Cerita tentang pemilik cerita. Okey, cerita tentang pemilik cerita. Itu khabar. Okay, lazizun, sedap. Kan? Maksurun, patah. Kan? Thaqilun, berat. Maftuhun, terbuka. Maridun, sakit. Harun, panas. Ini semua sifat-sifat lah. Kalau kita tengok. Kan? Sifat kepada tufahun. At-tufahu tu. At-tufahu laziz. Sedap. Kan? Kita kata lagi al-hajaru thaqilun.
sifat kepada, so ni sifat atau cerita tentang benda yang makruf tadi. Ataupun yang penting dia dekat sini, antum tengok dekat situ, satu dia makna sifat, dia boleh menunjukkan sifat. Satu lagi dia boleh makna apa, cerita macam kita sebut tadi. Cerita contoh macam pada muka surat awal kita belajar hadza, ini tu dah tentu pasti kan. Ini kalau orang cakap ini, kita cakap ini, ke orang terpinga-pinga lagi, ke orang dah pasti. So bermaksud itu makrifah lah. Kalau dikenali tu, difahami tu, ya, benda yang dipercakapkan tu, ya, bermaksud itulah makrifah. Contoh dia katakan kan hadza, okey, hadza kitabun, hadza masjidun sebagainya. Hadza tu mubtada, ya. Kemudian selepas tu cerita pasal mubtada. So cerita pasal mubtada tu yang dipanggil sebagai khabar tu, dia mesti tanwin. Mesti apa dia? Tanwin. Tanwin apa dia? Baris kedua. Baris kedua. Jangan lupa ingat jangan lupa tu. Okey. So istilah yang selalu disalah fahami oleh masyarakat Melayu. Ya. Ana pun setelah ana baca buku kan, alah silap rupanya, betul juga dia kata. Dia mentionkan dalam buku ni. Buku ni alhamdulillah ana maklumkan pun dalam setelah ana beli buku ni lah. Buku yang ada kat tangan ana ni. An-Nahwi At-Tatbiqi kan. So dia terangkan bahawa dia memang sebut tanwin lah, dia kata yang sebenarnya nun sakinah dalam sebutan. Tapi nak fahamkan kepada kita, dia kata dia bukan, dia beritahulah bahawa orang salah faham tentang nun tanwin tu lah 2 baris, bukan. Jadi dia pun tunjukkanlah, cuba buang tanwin. So kita akan buang 2 baris tu. So macam mana nak sebut? Kan macam Al-Kitabu, kita nak jadikan dia sebagai khabar kan. Perkataan Al-Kitabu, kita nak jadikan dia sebagai khabar. Kita kena letak apa? Tanwin. Kan? So kitabun tu tadi, kita nak jadikan sebagai makrifah. Kalau kita buang tanwin, apa jadi? Tak boleh sebut. Boleh sebut Al-Kitab. Al-Kitab. Kita akan mati dekat situ. Okay, sebab tanwin tu dibuang. Yang difahami dengan bahasa kita. Jadi kat situ lah Al-Kitabu lah. Maksudnya, situ yang kita maksudkan lah. Bukan 2 baris, tapi baris yang kedua. Okey. So baik. Alhamdulillah. Kita dah selesai sampai. So antum cubalah ni ya. So antum cuba tengok dekat sini perkataan-perkataan at-tabib kan. So ingatlah kuasai perkataan tersebut kan. So antum tengok muka surat 16 dulu. Antum akan tengok perkataan jadidun, qadimun, wasikhun, nazifun, harun, baridun, saghirun, kabirun. Ini semua tentang apa dia? Sifat. Atau cerita yang kita sebut tadi lah. Okay? Khabar. Okay? So, antum tengok pula sebelah tu ada dia tunjuk khabar, beberapa jenis khabar yang lain. Kan? Dia sebut ba'idun, hulwun. Kan? Ya? So, itu di antara bentuk dalam percakapan lah. Ya, dalam percakapan. Okey. Kalau kita nak tanyakan, adakah pelajar ini, atau kita kata, adakah pelajar itu kaya? Macam mana Syukur nak sebut? Apa perkataan kaya dulu? Kaya ghaniyun. Naam. Okey. Adakah pelajar itu kaya? Macam mana kita nak sebut dalam bahasa Arab? At-talib, adakah pelajar itu kaya? At-talibu ghaniyun. Dia panjang sikit lah. Kalau dia baca dia jadi macam tu. Hamzah. At-talibu ghaniyun. At-talibu ghaniyun. Macam tu lah. Kalau tak ada pun kita guna hal lah. Kan? Hal at-talibu ghaniyun. Kalau nak sebut betul, dia panggil Halid talibu ghaniyun. So ada beberapa bentuk lah kita nak sebut. Kalau nampak orang fasih,
dia akan sebut halid. Halid. Ha dengan lam. Lepas tu lam tu bagi bawah. Sebab jumpa dengan ta tu. Oh. Kan? Halid talibul ghaniyun. Hat talibul ghaniyun. Adakah pelajar itu okey? Kita tanya pula Rakib. Okey. Saya Ustaz. Okey. Adakah doktor ini kaya? Adakah doktor ini kaya? Doktor apa? Doktor tabib atau Baik. Okey, macam mana nak sebut? tabib ghaniyun. Adakah doktor ini kaya? Doktor ini tabib. Bukan tabib ghaniyun Ustaz. Salah Ustaz. Ahadha tabibu. Hadha tu ini kan? Betul. Ahadha tabibu ghaniyun. Ahadha tabibu ghaniyun. Adakah doktor ini? Jangan lupa tu ya. Okey. So tak, Ana nak bincang tu, ini pelajaran semua kita dah belajar. Kita dah belajar kita dah belajar hadha. Kan? Kita dah belajar mubtada, kita dah belajar khabar. Kita dah belajar hadha tabib. Kan? Hadha tabib. Kan? Macam kita bincang dulu. Kan? Antum tengok muka surat. Okey. Muka surat 11. Kan? Tapi ahadha tu mubtada khabar lah. Tapi kita nak cerita tentang ahadha tabib ya. So dia masuk alif lam tu dekat mana ya? Dekat yang kita belajar ni lah. So dekat sini lah antum belajar muka surat 14, 15 ni. Okey, masukkan saja. Kan? Macam contoh kita an-najmu kan. Muka surat 17 tu kita baca an-najmu ba'idun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Nombor 7 tu kan. At-tajiru ghaniyun. So muka surat 17 tu atas tu kan. So kita kata hadha at-tajiru ghaniyun. Hadha at-tajiru ghaniyun. Peniaga ini kaya. So kita nak sebut pula adakah peniaga ni kaya? Kita letak hadha at-tajiru ghaniyun. Kita dah nampak tak? Dia bawa kita sikit. Dia bawakan sikit dan kita ejaz lah. Okey, baik. So sekarang ni dia bagi kita nama orang pula. Kita dah belajar muka surat 20. Dah serobek. Satu kita belajar juga tentang apa dia? Haraf jar. Satu. Tengok lepas haraf jar apa dia? Kena ada alif lam. Ya. Kalau di nama orang tak perlulah. Ya. Nama orang tak perlu. Okey. So ini semua so alif lam yang ada dekat situ semua dikenal pasti. Okey. So dekat sini dipanggil dekat sini macam fil ghurfati fil hamami fil matbahi al maktabi al sariri, ini dipanggil sebagai dalam, dia juga boleh jadikan sebagai khabar. Okey, ni khabar yang kedua lah. Kita panggil ni ialah khabar shibhu jumlah. Khabar shibhu jumlah. Okey, khabar shibhu jumlah. Okey. So macam mana khabar shibhu jumlah? Antaranya dari dua jenis lah, kita boleh belajar satu jenis ni. Iaitu adanya haraf jar, lepas tu ada isim. Ada haraf jar, lepas tu isim. Ini dipanggil sebagai khabar shibhu jumlah. Okey. Huwa mubtada fil ghurfati adalah khabar shibhu jumlah. Buku surat 21 ya. Huwa mubtada fil ghurfati, dialah khabar shibhu jumlah. Okey, atas sikit tadi. Tu bawah tu. Tu. Okey. Ini yang kita bicara ni.
So huwa tadi mubtada, fil ghurfati khabar. Khabar ni dipanggil khabar syibh jumlah. Yang tadi kita belajar ghaniyun, maridun, rajulun dan sebagainya tu semua dipanggil sebagai khabar mufrad. Nanti kita akan belajarlah bab tu. Nanti. Okey, dengar je dulu. Kan? Dengar je dulu. So point dia dekat sini lah, antum boleh tahu okey. Walaupun antum tak tahu itu khabar mufrad, itu syibh jumlah, tapi antum tahu bentuk dia. Nama syibh jumlah tu pun tak penting untuk kita buat masa ni. Tapi just untuk kita kenali. Okey, baik. Okey. Perkataan maza, aina semua kita dah tahu. Okey, yang seterusnya okey. Kita tengok maza muka surat 22 tu. Maza, bukan Dr. Maza, maza. So, bila disebut maza, kita akan kata apa? Erti dia apa untuk kita terjemahkan? Apakah yang? Apakah yang? Apakah yang di atas meja? Apakah yang di atas katil? Okey, maza. Itu perkataan maza. Mahaza lain, maza lain. Ya. Yeah. Okey. So, kita dah belajar tentang nama orang muka surat 23. Nama perempuan apa dia? Satu, dia tak ada tanwin. Nama perempuan tak ada tanwin. Nama lelaki kena tanwin. Ni dia panggil sebagai nama mamnu' minas saraf. Mamnu' minas saraf. Dengar-dengar je dulu. Kan? Apa dia mamnu' minas saraf? Tidak menerima tanwin. Tidak menerima tanwin. Ejaan Zat. Ejaan. Mim mim nun waw ain. Mamnu'un. Mim mim nun waw ain. Mamnu'un min mim nun min as-sarfi. Alif lam sad ra fa. Ana ulang sekali lagi. Mim kalau Umar boleh conteng kat situ Umar. Contenglah sekejap kot. Nak tulis dalam buku Ustaz. Oh, yang tertulis dalam buku. Senang sikit. Oh, okey. Okey. Mim nun waw ain mamnu'un min mim nun min as-sarfi. Alif lam sarafa. So mamnu' min as-sarfi. Mamnu' min as-sarfi. Okey, macam itulah. So, nanti kita akan belajar lagi banyak lagi mamnu' min as-sarf ni. Kan? Setakat ini nama yang kita dapat lah. Nanti ada lelaki yang mamnu' min as-sarf pula. Ya, nantilah. Jangan ambil peduli itu, jangan pening-pening dulu. So pengarang ni ajar kita benda yang simple-simple dulu. Kita dapat bezakan secara pelajaran awal ni dulu. Ya. Okey. Lepas tu kita belajar apa lagi? Sama 23, 26 kita dah belajar. Okey, kita belajar juga tentang perkataan fi'il. Fi'il ni kita dah belajar banyak kali lah. Banyak benda dah fi'il kita dapat kan. So kat sini dia ajar kita dua fi'il aja. Apa dia? Kharaja, zahaba. Tapi dekat sini antum kena ambil ingat penting. Kalau kharaja, perkataan kharaja dengan zahaba ni, kalau kita nak sambungkan di ayat, nak jadikan di ayat panjang, ya, kharaja dengan zahaba ni, kena ingat dia mesti ada, kalau kharaja mesti ila. Kalau kharaja mesti min, zahaba mesti ila. Ini package. Ayat panjang kena ada package ni. Zahaba ila, kharaja min. Dia akan beritahu lah antum nampak perkataan-perkataan tersebut. Kan? Kalau dia bersendirian, contoh kan, muka surat 24 tu. Kan? Dia bila tanya, Aina Abbasun? Kan?
Kharaja. Okey, kita tak panjang dah. Kita pendek je. Kan? Tapi bila ditanya aina zahaba? Zahaba dia nampak dia mula panjang. Dia tak guna zahaba saja. Zahaba ilal mudir. Dia kena ada zahaba ila. Okey? Okey, kita tengok pula pada ayat yang muka surat 25 tu. Ayat yang kedua tu. Kharajal mudarrisu minal fasli wa zahaba ilal mudiri. Zahaba tajiru ila dukani kharaja hamidun minal ghurfati. So tengok dekat sini. So ini di antara perkataan yang dia nak ajar kat kita tentang ada perkataan-perkataan fi'il ni dia kena ada package dia. Dia kena ada package dia. Okey? Okey. Baik. Okey. So harap kita cuba dah faham dah insya-Allah. Kita masuk Darsul Khamis. Darsul Khamis. Apakah pelajaran yang kita akan dapat dalam Darsul Khamis? Pelajaran yang ke 5. Okey. So pelajaran ini dia akan ajar kita tentang al-mudhaf. Ni kita dah terangkan pada minggu lepas. Al-mudhaf dan juga al-mudhafun ilaih. Al-mudhafu ilaihi. Al-mudhafu wal mudhafu ilaihi. Okey. Eja al-mudhaf alif lam mim ba alif fa. Okey, ana ulang perkataan al-mudhaf alif lam mim ba alif fa. Kata nak tulis. Dah tulis minggu lepas. Oh dah tulis minggu lepas. Betul tak? So rajin sikit tulis kat sini tak? Okey. Okey. Kemudian wal mudhafu ilaih. Al mudhaf wal mudhafu ilaihi. Okey. Pejam celik pun dah pelajaran kelima Masya Allah. Banyak dah kita dapat ni. Okey. Ini pelajaran yang kita akan pelajari untuk dalam pelajaran ni. Ya, pelajaran kelima. Salah satu ialah al-mudhafu ilaihi. Yang kedua, kita akan pelajari al-munada. Al-munada. Nak akan terangkan sekejap lagi. Apa tu al-mudhaf dan wa mudhafu ilaihi. Dan juga al-munada. Yang kedua ialah al-munada. Ya. Al-munada ni maksudnya kita panggil lah. Kan? Orang yang kita panggil. Okey. Baik. So baik, apa tu mudhafu ilaih? Okey. Al-mudhafu ilaih adalah dua perkataan atau lebih yang membawa kepada satu makna. Ana ulang. Dua perkataan atau lebih yang membawa kepada satu makna. Ya. So, perkataan pertama dipanggil sebagai kata nama sandaran. Perkataan kedua tu, ya, kata nama yang disandarkan. Okey. Al-mudhaf tu adalah
Ulang sekali lagi. Al-mudhaf wal mudhafu ilaih adalah dua perkataan atau lebih yang membawa kepada satu makna. Okey. Dan al-mudhaf tu adalah kata nama sandaran. Al-mudhafun ilaih itu adalah kata nama yang disandarkan. Kedua-duanya kata nama ya. Kedua-duanya kata nama. Okey. Contoh. Kan? Kitab Muhammad. Buku Muhammad. So, perkataan kitabun. Kitabun campur Muhammadun. Perkataan kitabun, pas tuan-tuan tulis campur kat tengah, Muhammadun. Ya. Yeah? So, bila kita nak gabungkan dia, kita nak jadikan satu perkataan untuk perkataan kitab. Dekat situ kita boleh kata ada penambahan secara tak langsung, ada huruf lam lah. Milik, pemilikan. So, kita kata ni kitabu. Kalau kita jadikan dia, kita nak jadikan dia mudhaf ilaih. So, kitab tu adalah mudhaf. Muhammad tu adalah mudhafun ilaih. Al-mudhafu ilaihi. Kan, mudhafun ilaih. So, bila kita kata Kitabu Hamidun. kitabun hamidin. Dia tak boleh jadi hamidun. So, mudhafu ilaih dia mesti baris bawah. So, kalau dia tak ada alif lam, dia tanwin. Kalau dia alif lam, dia satu baris saja. Okey. Contoh, kitab tadi, kitabun campur Muhammadun. So, dia jadi kitabu. So, mudhaf tak boleh ada tanwin, tak boleh ada alif lam. So, kita akan sebut kitabu Muhammadin. Okey. So, kitab Muhammad. Buku Muhammad. Ni buku siapa kita kata? Buku Muhammad. So, secara tak langsung, ada perkataan, antum sama dengan juga, antum tulis sama dengan kitabu Muhammadin tu, sama dengan kitabun li, ada li Muhammadin. Itu maksud dia. Kitab milik Muhammad. Lam tu kita akan belajar akan datang dipanggil lam tamlik. Lam tamlik. Nanti insya-Allah kita akan belajar. Lam pemilikan. Kita pernah belajar sebelum ni pemilikan. Yang dipanggil sebagai mudhafun ilaih, ingat tak? Kalau tengok kertas kerja tu adalah. Kertas kerja kan nak bagi tu kan? Dengan antum ada kertas kerja kan nak bagi? Ada Ustaz. Okey. Yang dia terikat dengan domir kan? Isim terikat dengan domir kan tak? Okay. Domir apa dia panggil? Domir pemilikan. Sama lah macam ni. Domir tu tukarkan kepada nama orang je. Yang mana Ustaz? Kertas kerja lama dulu Ni Umar. Kertas kerja yang Anda beri dulu. Anda tak ingat lah sebab kelas banyak kali buat. Apa benda yang nak bagi dekat supaya kita semua mudah faham. Anda buatlah macam tu, buat macam ni, buat macam ni, buat macam tu, macam-macam buatlah. Nanti tak apa, nanti Anda boleh berikan kongsian tu insya-Allah. Nanti Anda kongsikan kat antum. Kan semula. Ada kot situ Umar yang tak punya tu. Cuba tengok tadi. Yang tu ada tu. Okey, tengok dekat domir domir terikat. Lagi. Domir tu apa? Domir apa? Okey, habis dah? Ya. Minta habis ke Ustaz? Halfway. Oh. Okey, kita tak masuk lagi tu, tak apa.
Tapi ada je nak beri kalau antum tengok dekat ni. Tapi nanti nak beri. Nanti nak berikan. Okey. Okey. So dekat sini lah. Okey, contohkan. So bila kita sebut kita satu perkataan dua perkataan yang kita kata kitabun campur Muhammadun. Okey, kitabun satu perkataan, Muhammadun satu perkataan. So sekarang ni kita nak jadikan dia mudhafun ilaih. Mudhaf dan juga mudhafun ilaih. Kita boleh gunakan ni nak menunjukkan apa dia? Pemilikan. Okey, nanti nak terangkan. So macam kita kata kitabu, so ingat balik. Mudhaf tak boleh beralif lam, tak boleh tanwin. Okey. Itu syarat dia. Kedua, mudhafun ilaih dia kena alif lam. Ya. Kalau alif lam, huruf terakhir mesti baris bawah. Kalau dia tidak beralif lam, huruf terakhir dia ialah tanwin berbaris bawah. Contoh tadi kitabun. Ulang Apa tu al-mudhaf? Al-mudhaf ilaih, faham So ana contoh kita kata syarat-syarat al-mudhaf dengan mudhafun ilaih. Okey, ni syarat-syarat perkataan tu dijadikan sebagai al-mudhaf dan juga al-mudhafun ilaih. So syarat al-mudhaf dia tidak boleh beralif lam. Tak boleh. Okey, ni pertama al-mudhaf. Simple je mudhaf. Tak boleh beralif lam. Yang kedua, kemudian al-mudhafun ilaih ya, dia sekiranya dia beralif lam, dia mesti beralif lam. Dia mesti beralif lam. Ya, dia mesti al-mudhaf ilaih mesti beralif lam dan huruf terakhir dia mesti berbaris bawah. Sekiranya dia tidak beralif lam, dia mesti bertanwin dan berbaris bawah. Bertanwin baris bawah. Dapat Saimi? Saimi? Mana Saimi? Tengah tulis Ustaz. Oh, okey. Yang pertama tu sekiranya beralif lam. Lagi sekali Okey, teruskan. Sekiranya beralif lam huruf Okey, terakhir tu kita mudhaf dulu. Kita mudhaf dulu. Apa dia mudhaf? Mudhaf syarat-syarat dia tidak boleh beralif lam dan tidak boleh bertanwin. Ya, betul. Yang untuk mudhafun